Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Subscriber jumpa lagi dalam channel aku kali ni. Hampa semua dah tengok video aku di Yan, iaitu di Titi Hayun, iaitu bencana kepala ayak berlaku di sana. Dia ada 3 tempat yang sebenarnya yang berlaku kepala ayak ni lah. Yang pertama di Tupah di kawasan Mobok di sana. Yang kedua di kawasan Yan, iaitu di Titi Hayun. Yang ketiga di kawasan Perigi. Satu lagi di Gurun. Okey, 4 tempat yang kena lah. Tupah, Titi Hayun, Perigi dan Gurun. Ada 4 tempat. Yang diviralkan yang kata ada kuari tu di kawasan ni lah, kawasan Tupah ni. Itu yang diviralkan, yang dikatakan ada pembalakan, ada kuari di sinilah di Tupah. Yang video aku hari tu yang aku tunjuk tu di Titi Hayun. Yang di Perigi tu aku tak sempat nak pergi buat video. Tapi ada video dia tu, nanti aku masukkan dalam ni. Nova. Yang keempat di Gurun. Gurun pun kena juga, tapi Gurun ni dia kena akibat banjir lah, banjir lumpur dan banjir kilat. Yang sebenarnya menurut cerita orang dulu-dulu lah, pada 100 tahun yang lepas, pada tahun 1925, pernah terjadi kepala ayak yang macam ni, yang dahsyat macam ni. Dia kesan runtuhan daripada Gunung Jerai itu sendiri. Tanah tu runtuh mengakibatkan lumpur dan kayu-kayu pada pokok-pokok yang tumbang tu hanyut ke bawah. Kalau ikutkan cerita tu, ini yang apa yang aku dapat lah daripada member aku. Cerita dia macam ni. Peristiwa Bukit Reban. Reban tu dalam dialek atau lorat Kedah bermaksud reban. Reban tu dia macam runtuh lah, runtuh. Okey. Menurut cerita dia, nenek mertua saya arwah Tok Som memang anak jati Yan, dilahirkan, dibesarkan dan berkahwin. Seterusnya menetap di Yan hinggalah arwah meninggal juga di Yan, Kedah. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya ke atas arwah Tok. Semasa hayatnya kerap juga arwah Tok bercerita kepada kami anak cucu tentang peristiwa Bukit Reban. Bukit Reban tu. Bukit di sini merujuk kepada Gunung Jerai. Reban, macam tadi aku cerita, Reban pula bagi orang Kedah bermaksud runtuh. Bukit Reban tu merujuk kepada peristiwa di mana Gunung Jerai bahagian pinggirannya lah, yang nanti aku tunjuk gambar dia. Bahagian pinggirannya yang pernah runtuh suatu ketika dulu. Air dari gunung melimpah hingga menyebabkan banjir besar di kebanyakan kampung di Yan. Batu-batu besar dan pokok besar hanyut bergelimpangan di kawasan kampung. Rumah-rumah dihanyutkan air. Tok cerita ada penghuni rumah yang dihanyutkan air berseru kepada ahli keluarganya, bersatulah kita. Ramai beratus orang yang mati. Anak-anak darah hanyut tersangkut di dahan pokok. Air lambat nak surut hingga akan kena naik sampan untuk pergi ke kedai. Bila kejadian ini berlaku, arwah Tok kata peristiwa Bukit Reban ini berlaku semasa Tok anak darah lagi. Okey, untuk pengetahuan apa, dalam dialek atau lorat Kedah ni, Tok ni bermaksud nenek lah, nenek. Bukannya
Tok tu bukannya macam di setengah-setengah negeri atau tempat, tok tu membawa maksud Tok Wan kan. Kalau di Kedah ni, tok ni orang panggil tok tu sebagai nenek. Okey, dia macam tu lah. Ada setengah-setengah tempat tu dia panggil Tok Wan. Tok tu Tok Wan. Tapi di Kedah ni kebanyakan daerah atau tempat di Kedah ni, tok tu merujuk kepada nenek. Ha, okey. Uh, kita sambung balik. Bila kejadian ini berlaku, arwah Tok kata peristiwa Bukit Reban ni berlaku masa Tok anak dara lagi dan tak kahwin lagi. Tok kahwin umur 13. Katalah kejadian berlaku masa umur Tok 10 tahun. Tok meninggal 16 tahun lalu pada usia 93 tahun. So sudah berapa puluh tahunkah peristiwa Bukit Reban ni berlaku? Okay. Memang orang dulu-dulu memang mereka kahwin muda lah. Mereka kahwin awal umur 13. Memang masa tu 13 kalau kahwin tu memang normal. Jangan kata apa lah. Memang macam tu lah. Okay. Punca kejadian, saya pun tak pernah tanya Tok dan Tok pun tak pernah sebut. Orang dulu-dulu kan, tak adalah nak buat kajian tentang punca kejadian, sama ada disebabkan oleh kapasiti air hujan yang terlalu tinggi di atas gunung kah, ada pembalakan haram kah, atau disebabkan oleh aktiviti kuari kah. Dulu saya rasa sangsi dan hairan juga macam mana bukit boleh reban. Macam mana air yang begitu banyak datang dari gunung sampai berlaku banjir besar di kebanyakan kampung Dian. Otak kiri ni minta bukti dan keterangan saintifik untuk percaya sepenuhnya. Hari ini selepas peristiwa kepala air Dian, saya dah percaya cerita Tok sepenuhnya. Kun fayakun, bila Allah kata jadi, maka jadilah. Maafkan saya Tok atas kekhilafan ini. Teringat dekat Tok. Semoga Tok dilimpahkan rahmat oleh Allah dan ditempatkan di kalangan orang-orang beriman. Amin. Sekadar berkongsi cerita. Okey. Semoga Tok, arwah Tok ditempatkan di kalangan orang-orang beriman. Al-Fatihah untuk Tok. Bismillah. Dua gambar ini menunjukkan catatan. Okey, kita tunjuk gambar ni lah. Gambar ni dia macam diary lah, diary. Okey, dua gambar ini menunjukkan catatan yang ditulis oleh arwah Cikgu Taha, seorang anak jatian. Semoga Allah merahmati arwah Cikgu Taha. Amin. Terima kasih Kak Suriani, Syafi kongsi gambar ni. Okey, kita tengok gambar diary ni yang Cikgu Taha kongsikan ni lah. Gambar catatan ni, peristiwa Bukit Reban tahun 1925. Diary ni dia tulis pada tahun 2005. Tanda tangan Cikgu Taha di bawah tu. Cerita dia macam ni. Pada tahun ini berlaku satu peristiwa besar di Yan, iaitu bukit di pinggiran Gunung Jerai, Reban. Ini dikenali kepada orang tua-tua di Yan dengan nama Bukit Reban. Dengan rebannya bukit itu, banjir besar telah berlaku, menenggelamkan sebahagian daerah Yan. Banyak penduduk yang meninggal dunia, binatang ternakan juga banyak yang mati. Tanah dan lumpur yang dihanyutkan, air menimbuskan paya dan tanah rendah menjadi tinggi. Dengan kerana itulah kawasan dari Bukit Belida sampai di Bakar Bata dipanggil Pematang Cengai, sebab ada 3 batang pokok cengai. Dari peristiwa itu, tempat bukit yang Reban itu dapat dilihat sampai sekarang 2005 belum tumbuh pokok kayu, hanya nampak batu sahaja. Ini boleh dilihat bersententang antara Bukit Belida dengan Kampung Wat. Okey, Kampung Wat ni kampung bini aku lah. Aku bernikah dengan orang Wat lah. Mengikut cerita orang tua-tua mengatakan naga besar keluar dari gunung turun ke laut. Pada masa itulah, kata ibuku, ia mengandung dan hampir beliau nak melahirkan aku. Dan dari sijil kelahiran aku dilahirkan pada 22 hari bulan 12 1925. Berita ini aku tulis pada tahun 2005. Tanda tangan Taha. Okey, memang kalau ikut pada catatan ni, memang kalau kita dari Kampung Wat, memang kita akan nampak
Di sebelah bukit gunung tu, sebelah gunung tu memang takkan tumbuh tumbuh-tumbuhan. Yang aku bulatkan tu memang tak ada pokok yang tumbuh. Memang kita boleh nampak dalam gambar tu, kita boleh nampak kawasan-kawasan yang berwarna coklat tu itu batu. Memang tanah memang pokok memang tak tumbuh di situ. Kalau ikut catatan tu lah. Aku nak bagi penjelasan lah daripada video yang aku post hari tu. Aku nak bagi tahu memang masa aku pergi melawat tu memang aku tak nampak pun kesan-kesan kayu balak yang hanyut tu ialah kayu balak yang ditebang lah. Memang kayu balak tu memang dia tumbang akibat banjir tu lah, balayak tu. Sebab apa? Pokok-pokok tu, okey, kita dapat tengok memang pokok-pokok tu dia tumbang sekali dengan akak. Memang tak ada kesan orang potong. Iaitu pembalakan lah. Memang tiada pembalakan lah di kawasan situ. Jadi apa yang aku nampak depan mata aku nak sampaikan dekat hampa semua. Memang pokok tu memang bukan kesan daripada pembalakan. Jadi aku nak share lah apa yang aku nampak ni depan mata aku sendiri. Dia ni bukan berpunca daripada pembalakan haram ataupun halal. Jadi ini apa yang aku berdasarkan apa yang aku nampak lah. Itu yang aku nampak depan mata aku sendiri. Mungkin ada kesan kuari tu, tapi itu di sebelah lain lah, di sebelah Tupah. Di sebelah Tupah sana, di sebelah Singkiang, di sebelah Mabuk tu, mungkin di situ kawasan tu memang ada aktiviti kuari. Tapi aku rasa tu pun di tanah hak milik persendirian aku, sebab dia bukannya di dalam kawasan Gunung Jerai. Sebab Gunung Jerai ni dia satu gunung yang besar, di sekelilingi tepi dia tu ada bukit-bukit lah. Bukit tu mungkin tanah milik persendirian lah. Okay. Jadi aku nak bagi pendapat aku lah, memang bukan daripada kesan pembalakan lah. Apa yang aku share ni harap-harap janganlah kita bergaduh. Kita cukup sekadar kita doa yang baik-baik kepada mangsa, kepada arwah yang meninggal. Okey, kepada yang hampa yang tak subscribe lagi channel aku, minta tolong subscribe channel aku. Kalau hampa suka video-video aku, bolehlah like sekali. Itu sajalah. Terima kasih banyak-banyak. Jadi jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang di rumah-rumah kita. Jangan malu untuk kibarkan jalur gemilang. Okey, sekian itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.